idza kana tawassul bil amwati jaizan. Jadi kalau kata tawassul dengan orang yang mati itu harus. Ni selalu Wahabi tanya ni. Falimaza tawassala khalifatu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bil Abbas. Ni kalau kamu sembang dengan Wahabi, hak ni ada bawa pula. Kalau dah harus bertawassul dengan orang mati, kenapa Sayyidina Umar tidak bertawassul dengan Nabi waktu minta hujan? Kenapa dia tawassul dengan Sayyidina Abbas? Sayyidina Abbas hidup. Lihat, la bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh buat keluar ni semua, Habib Zain buat keluar ni semua soalan-soalan yang Wahabi selalu duduk tanya. Ni jawapan dia. Qala al-ulama'u nafa'allahu bihim. Amma tawassulu sayyidina Umar bil Abbas radhiyallahu anhuma falaysa fihi dalilun ala adami jawazi tawassuli bi ghairi al-ahya. Apa? Jadi tawassul Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abbas bukanlah menjadi dalil kepada tidak harus bertawassul dengan selain daripada yang hidup saja. Bermaksud tidak boleh bertawassul melainkan kepada yang hidup. Nah, yang mati tak boleh tawassul. Jadi dalil kan? Sayyidina Umar bertawassul dengan mengambil wasilah Sayyidina Abbas, bukan terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi dah wafat. Zaman Sayyidina Umar. Wa innama tawassala Umar bil Abbas duna Nabi sallallahu alaihi wasallam liyubayyana lin-nasi anna at-tawassul bi ghairi an-nabi jaizun la haraja fihi. Jawapan masya-Allah. Yang pertama Sayyidina Umar bagi tahu tadi kerana apa? Sayyidina Umar bertawassul dengan Sayyidina Abbas adalah untuk menunjukkan kepada umat bahawa harus bertawassul kepada selain Nabi, bukan kepada Nabi saja. Kalau Sayyidina Umar pun pergi ke Nabi SAW pada waktu tersebut dengan perbuatan tersebut, nanti orang akan mengatakan bahawa tidak boleh bertawassul melainkan kepada Nabi sahaja. Sayyidina Umar, Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada qalb dan iman Sayyidina Umar ini hak. Lepas tu Sayyidina Nabi SAW sendiri mengatakan bahawa sesungguhnya Sayyidina Umar ini pada lidah dan hatinya itu kebenaran. Al-haq fi lisanihi wa qalbihi. Ini doa Nabi, dan Nabi sebut Sayyidina Umar tidak akan buat sesuatu melainkan benda itu benar. Ajrallah ala qalbihi wa lisanihi haq. Yang keluar daripada lisan Sayyidina Umar, yang keluar daripada hati Sayyidina Umar hanya benda yang benar. Jadi dia tak akan buat benda yang tak betul. Boleh faham? Jadi tujuan dia pergi kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu bertawassul dengan Sayyidina Abbas adalah kerana nak menunjukkan kepada umat harus bertawassul kepada selain Nabi. Wa innama qassal Abbas min sa'ir as-sahabati li izhari syarafi ahli al-bait. Ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikhususkan Sayyidina Abbas? Sedang pada waktu tersebut lebih ramai lagi sahabat yang lebih afdal daripada Abbas. Siapa dia? Sayyidina Umar sendiri. Siapa yang paling afdal pada waktu tersebut? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar paling afdal pada waktu itu di kalangan sahabat. Kenapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menuju kepada Sayyidina Abbas untuk menunjukkan fadli ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kan tu Sayyidina Umar doa apa dia? Allahumma inni atawassalu ilaika bi'ammi nabiyyika. Hadis dalam riwayat disebutkan begitu. Bi'ammi nabiyyika, dengan bapa saudara kepada nabi kamu, iaitu Rasulullah. Siapa bapa saudara? Sayyidina Abbas. Disebutkan kerana ada kait dengan Rasulullah. Kerana tu dipilih Abbas, kerana dia paling hampir dengan Nabi SAW dari segi nasab. Sayyidina Abbas paling hampir dengan Nabi SAW dari segi nasab. Maka kerana tu didahulukan Sayyidina Abbas dibandingkan dengan orang lain. Boleh. Kalau am dengan sepupu, Sayyidina Ali ada pada waktu tersebut, mana yang lebih hampir? Sayyidina Ali sepupu Nabi. Sayyidina Abbas bapa saudara Nabi. Bapa saudara lebih hampir daripada Allah SWT, daripada sepupu. Kerana ni adalah saudara kepada ayah Sayyidina Nabi SAW. Faham? Kerana tu Nabi SAW bertawassul dengan Sayyidina Umar bertawassul dengan Sayyidina Abbas, tidak kepada Nabi SAW. Bukan menunjukkan kata haram. Bukan kata Sayyidina Abbas pada waktu tersebut ini dalil menunjukkan bahawa Sayyidina Umar tidak mau bertawassul dengan yang mati. Ada hadis lain yang menyebutkan tentang peristiwa Sayyidina Bilal Al-Muzani radhiyallahu taala anhu pergi ke maqam Sayyidina Umar, maqam Sayyidina Rasul, dan kemudian berdoa di maqam Nabi. Dia kata, ya Rasul, bukan doa, beristighasah tu. Ya Rasulullah, kalaulah kamu tidak mohon kepada Allah diturunkan hujan, maka akan matilah umat pada waktu.
akan mati orang. Binatang mati, orang akan mati. Sayyidina Umar ada pada waktu tersebut. Sayyidina Umar tidak marah. Pada malam tersebut Sayyidina Bilal bin Muzani radhiyallahu taala anhu mimpi bertemu dengan Rasulullah. Dan kata Nabi kepada Sayyidina Bilal dalam mimpi, Bilal Muzani, bukan Bilal bin Rabah, Bilal al-Muzani. Kata, beritahu kepada Sayyidina Umar bahawa hujan akan turun. Nah, sampaikan salam kepada Umar. Nabi suruh sampaikan salam. Dan Sayyidina Umar tak marah. Sayyidina Umar tak kata pula kat Sayyidina Bilal bin Muzani, kenapa pergi ke maqam? Kenapa pergi baca doa di situ? Nah, bid'ah dalalah ada. Tak. Dalil kata perkara tersebut adalah masyhur di kalangan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Sekarang ni je orang buat pelik. Nah, tapi mengaku ansari sunnah. Nah, pejuang sunnah. Kamilah mempertahankan akidah salaf dan sebagainya. Habis itu, ni para sahabat jauhkan daripada akidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih aula untuk mengaku dengan perkara tersebut. Hatta dalam ada riwayat hadis yang menyebutkan bahawa Sayyidatina Aisyah pernah ditanya kepada beliau, kalau ketika hujan tak turun, maka dia kata, jadikan di atas maqam Nabi kuwa. Nah, kuwan ni lubang dibuka untuk kalau hujan tak turun, dibuka lubang tersebut. Jangan jadikan di antara Nabi dengan langit itu penghadang. Biarkan langit melihat maqamnya Nabi SAW, maka hujan akan turun. Kerana langit malu dengan Nabi SAW. Ya. Dan ini berlaku masyhur. Lepas tu di atas maqam Nabi SAW ada bekas tu. Tu bukan orang kena panah petir lepas tu lekat atas tu. Tak betul punya cerita. Lepas tu orang nak pergi runtuh buang maqam, panah petir lekat atas tu. Lepas tu nak buang tak boleh. Nak tarik tak boleh. Lepas tu dia maqam ke atas tu. Lebih hebat dia pada Nabi lah. Dia duduk atas Nabi terus. Tak betul. Yang tu adalah kuan, lubang yang dibuka kalau kata hujan tidak turun. Ini adalah amalan ahli Madinah. Kamu boleh baca dalam kitab Al-Wafa'ul Wafa'. Nah, Al-Wafa'ul Wafa' karangan Al-Imam Allahumma salli ala sayyidina Samhudi rahimahullahu ta'ala. Saya baru beli semalam kitab tu, 2 jilid. Al-Wafa'ul Wafa'. Wafa'ul Wafa' fi akhbari Al-Mustafa, kalau tak silap. Nah, cerita pasal Madinah, cerita pasal Masjid Nabi, cerita pasal 2 jilid kitab dia. Maktabah Asriyah. Dia juga Darussalam. Wafa'ul Wafa'. Kitab sejarah yang sangat mumti', yang perlu untuk penuntut ilmu miliki kitab tersebut. Untuk baca tentang sejarah Nabi dan juga sejarah Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam.